Hai, Assalamualaikum. Saya nak explain tentang normal probability distribution. Jadi sebelum ni kita dah belajar apakah itu probability distribution kan. Jadi probability distribution, kalau anda ingat, dia adalah probability yang dikira berdasarkan random variable. Itu pun boleh ubah yang boleh yang berbeza yang sentiasa berubah lah. Okey, jadi dalam probability distribution ada dua jenis. Yang pertama adalah binomial probability distribution. Jadi yang kedua adalah normal probability distribution. Jadi kita dah belajar apakah itu binomial probability distribution. Jadi next kita pergi kepada normal. Okey, kalau ingat, normal probability distribution adalah kebarangkalian yang diukur untuk item-item yang continuous, iaitu item-item yang mempunyai measurement unit. Okey, contohnya item yang ada berat, yang ada panjang, yang ada yang ada isi padu dan sebagainya lah. Okey, sebelum tu suka saya nak terangkan apakah yang dikatakan sebagai normally distributed. Okey, ini adalah graf yang dikenali sebagai bell curve ataupun graf normal. Jadi graf normal dia berbentuk seperti loceng lah, berbentuk seperti bell, di mana ciri-cirinya adalah dia simetri. Dia balance kiri dan kanan, dan biasanya value kat tengah ni adalah median dan mode dia adalah sama. Jadi ini adalah rupa bagi bell curve. Okey, jadi bell curve ni adalah menunjukkan taburan data adalah tertabur secara normal. Dan di dalam probability distribution ni, dia kebarangkalian dikira berdasarkan luas bawah graf. Kalau anda ingat tajuk integration kan. Okey, jadi luas bawah graf ataupun luas bagi bawah bagi sesuatu curve boleh dikira menggunakan integration. Jadi kat sini value-value probability yang diperoleh adalah berdasarkan nilai luas bawah graf, iaitu yang semua berkala biru ni. Jadi ini adalah formula integration yang digunakan, iaitu integrate daripada A kepada B berdasarkan function dia. Okey, dan total area under graph bagi curve ini adalah 1. Di mana ia mewakili nilai penuh bagi kebarangkalian. Kalau kebarangkalian kita measure daripada 0 ke 1 kan. Jadi jumlah penuh dia adalah 1. Okey. Manakala normal distribution adalah distribution yang ditulis secara berikut. Iaitu kalau kita nampak tulisan untuk normal distribution ni, kita kena faham simbol ini adalah refer kepada nilai mean, dan yang ini adalah refer kepada nilai variance. Okay? Jadi itu adalah sedikit tentang normal probability distribution. Seterusnya kita belajar apakah macam mana nak baca table normal, sebab normal probability distribution ni semua value dia dah disenaraikan dalam satu table, iaitu dipanggil sebagai table normal ataupun standard normal probability table. Okay. So contohnya begini. Okay. Kalau soalan yang membolehkan kita baca nilai terus daripada standard normal table ni, semua tanda dia akan ditandakan dengan huruf Z. Kalau anda jumpa soalan probability yang ditandakan dengan huruf Z, maka maksudnya nilai itu boleh terus dapat daripada table. Bagaimanakah rupa table standard normal ni? Okey, rupa standard normal ni adalah begini. Dia adalah senarai nilai-nilai yang diperolehi berdasarkan integration yang saya tunjukkan tadi lah, iaitu nilai-nilai luas bawah graf. Jadi nilai penuh dia adalah 1. Okey, jadi nilai dia tak ada pun. Kalau anda tengok ke sini semua kosong-kosong yang dia tak ada pun yang lebih daripada 1. Dan nilai itu adalah paling minimum berdasarkan Z negatif 4 dan paling maksimum berdasarkan Z adalah positif. Okay.
Okay, jadi first saya nak tunjukkan soalan yang pertama. So, apakah kebarangkalian? Okay, kalau P ni probability, what is probability Z less than 1.6P? Ataupun apakah kebarangkalian Z kurang daripada 1.63? Jadi daripada keadaan ni kita boleh lakarkan, kita boleh terangkan melalui table normal curve. Okay. Jadi normal curve ni macam saya cakap tadi lah, minimum negatif 4, maksimum 4. Jadi tengah nilai dia adalah kosong. Maka kita kena faham, kalau nilai tu adalah 1.63, dia terletak di mana? Dia terletak di kawasan ini. Sebab apa? Sebab ini adalah kawasan yang mewakili nilai-nilai positif. Kalau bahagian kiri ni, dia mewakili nilai-nilai negatif. Jadi, kalau kita nak tahu kedudukan 1.63, maka dia adalah di kawasan ni lah. Jadi, contohnya anggarannya kawasan 1.63 adalah di sini. Jadi, kita tengok dekat table normal tadi, 1.63 di mana. Okay, kita tengok kat tepi ni, 1.6 dan kita pergi kepada 0.03. Okay, 1.6 dan 0.03. Maka nilai persilangan itulah adalah nilai kebarangkalian Z kurang daripada 1.63. Jadi semua nilai yang dalam table normal ni adalah hanya untuk nilai yang kurang daripada. Okay. Jadi maksudnya kalau kurang daripada 1.63, kebarangkaliannya adalah 0.9484. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh 0.9484 tadi tu? Okey, ni kawasan yang menghala ke kiri. Sebab graf tu adalah bacaan untuk kurang daripada. Jadi nilai 0.9484 tu adalah ini yang dah dilorekkan ni. Kalau penuh dia 1. So 1.63 adalah setakat 0.9484 saja. Jadi jawapan kita adalah 0.9484. Okey. Okey, seterusnya. Kita nak jawab soalan yang kedua, iaitu Z lebih besar atau sama dengan negatif 3.21. Okey, macam mana rupa keadaan tu kalau dia adalah lebih besar atau sama dengan negatif 3.21. So ingat, kalau nilai itu adalah negatif, Z itu adalah negatif, maka dia duduk belah kiri kan? Di sini. Kalau lebih besar, maksudnya dia punya arah adalah ke kanan. Macam tadi, nilai dia lebih kecil, so sign dia lebih kecil, maka dia mengarah ke kiri. Itu beza dia. Jadi kalau dia lebih besar, dia adalah ke kanan. Tapi, bila kita baca pada table, nilai negatif 3.21, okey, bacaan kita adalah, kita baca 3.21 kan? Negatif 3.21. 3.2, 0.01, so persilangan dia adalah 0.007. Nilai ini adalah dia refer kepada nilai kurang daripada. Jadi, yang kita baca kat table adalah ini sahaja. Tetapi soalan kita nak lebih besar. So, lebih besar, kawasan dia adalah yang ini, ke kanan. Jadi, apa yang kita kena buat? Okay, berdasarkan apa yang saya cakap tadi, total satu curve ni nilai dia adalah 1. Jadi, macam mana nak dapatkan kawasan biru ni? Setelah kita dah tahu kawasan merah ni berapa, iaitu kita boleh tolakkan 1 dengan 0.07. Jadi secara jalan kiranya, asalnya soalan adalah lebih besar. So sebabkan kita nak tunjukkan kita baca nilai itu daripada table, so kita kena ubah sikit keadaan ni. So dia jadi 1 tolak, okey, P Z kurang atau sama dengan negatif 3.21. Kenapa daripada lebih besar jadi lebih kecil? Sebab yang ni kita nak tunjuk, kita baca nilai ni daripada table. Jadi jawapannya adalah 0.993. 0.9993. Okey. Ini adalah contoh yang kedua. Seterusnya, kita pergi pada
Contoh yang ketiga, iaitu kalau dia ada dua nilai kat sini. Ini anda kena faham, kalau soalan ni maksudnya nilai Z ni berada di antara. Kalau kita tengok muncung ke Z ni kan, maksudnya nilai yang pertama adalah Z kurang atau sama dengan 2.38 dan nilai yang kedua adalah Z ni dia nganga kan. Jadi Z lebih besar atau sama dengan negatif 1.1. Jadi macam manakah rupa nakaran dia? Okey, kalau negatif 1.1 dia duduk kat sini dan kalau dia dia adalah lebih besar pada negatif 1.1, maka keadaannya adalah ke kanan. Okey, keadaan yang kedua adalah dia kurang daripada atau sama dengan 2.38. Jadi di sini. Okey, jadi kalau kurang dia ke kiri. Jadi, kalau kita nampak apakah persilangan dua garisan biru dan merah dekat mana? Betul-betul dekat tengah. Itu maksudnya di antara. Jadi inilah kawasan luas yang kita nakkan ataupun nilai probability yang kita nakkan. Jadi macam mana caranya? Ialah kalau ikut nak mudah, kita cari nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil. Okey? Sebab apa? Bila kita baca dalam tabel normal tu, semua bacaan adalah kurang daripada kan. Jadi kalau kita baca 2.38, maksudnya nilai tu adalah ini, semua ni. Yang berlorekkan kuning. 2.38. 2.3 and then 8. So persilangannya adalah 0.9913. So maksudnya ini, yang kawasan berlorek kuning ni. Jadi kenapa tolak yang kecil? Sebab bila kita baca dekat tabel, okey, kita baca dekat tabel tu negatif 1.1. Kita baca dekat tabel negatif 1.1, maka kita akan dapat negatif 1.1 sini. So sebab dia tak ada perpuluhan lagi kat belakang, so negatif 1.1 kosong lah. Jadi nilai dia adalah 0.1357. Maksudnya 0.1357 tu adalah yang merah ni saja. Jadi kalau kita ingat kan, kalau kita belajar geometri kita tolak kawasan yang berlorek tu, so dia akan tinggal yang kawasan tengah ni lah. Jadi kalau kita nak tolakkan luas 2.38 iaitu yang kuning, tolakkan dengan luas negatif 1.1 iaitu kawasan merah ni, maka kita akan dapat kawasan tengah-tengah ni. Okey, jadi secara jalan kiranya kita kena ubah sikit sebab kita nak tunjukkan kita baca daripada tabel dan ingat daripada tabel adalah kesemuanya adalah kurang daripada. So kita akan tulis Z kurang daripada 2.38 tolak Z kurang daripada negatif 1.1. So apakah nilai kurang daripada 2.38? Nilainya adalah 9913. Dan apakah kurang daripada negatif 1.1, nilai dia adalah 0.1357. So bila kita tolakkan kedua-dua nilai ni, maka kita akan dapat 0.8556. Okay. So ini adalah cara macam mana kita nak baca standard normal table.